Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita menyambung perbincangan kita dalam pembahasan kita terhadap perkara-perkara asas fardu ain. Pada kelas yang lalu kita telah pun mempelajari tentang hukum hakam istinja atau disebut juga dengan al-istitabah. Al-istinja ataupun al-istitabah, ya, bahawa apabila seseorang itu membuang air besar atau air kecil, wajib atasnya untuk dia membasuh kubulnya, kemaluannya yang di depan atau kemaluannya yang di belakang, duburnya jikalau dia mengeluarkan tinja, maka wajib dia membasuh. Seperti mana juga jikalau dia membuang air kecil, ya, wajib juga dia membasuh kemaluannya yang di depan. Dan perbuatan ini namanya istinja, ya, dan disebut juga istitabah. Dan syarak memberikan dua peringkat dalam mensucikan kemaluan setelah qada hajat, sama ada hajat besar atau hajat kecil. Iaitulah yang maqam yang pertama, yang utama, yang afdalnya ialah mensucikan, menghilangkan terus najis dan kesan-kesannya, iaitu dengan menggunakan air. Dengan menggunakan air. Dan akan datang perbahasan nanti syarat-syarat air yang boleh digunakan. Ini akan datang kerana air yang sama, syaratnya ialah air yang sama yang boleh digunakan untuk mengangkat hadas, untuk berwuduk, untuk mandi wajib. Syarat-syarat air itu nanti akan datang sebab dia adalah air mutlak. So yang dibincangkan di sini ialah cara yang kedua, peringkat yang kedua yang syarak izinkan sebagai satu kemudahan bagi istinja ini, iaitulah yang disebut dengan istijmar, menggunakan batu, ya, atau yang seumpama dengannya daripada benda-benda yang jamid, yang pejal, yang kesat, qali', ya, yang tahir, yang suci, ya, yang kering, jaf, dan juga ghairu muhtaramin, yang bukan dihormati. Sama ada dihormati itu kerana terkandung padanya nama-nama Allah, nama-nama Rasul, ilmu, ya, ataupun yang dihormati itu dari sudut ianya adalah makanan. Sama ada makanan manusia atau makanan jin. Ya. Jadi itu syarat yang kita sebutkan, syarat yang berkaitan dengan alat yang hendak digunakan. Mestilah ayyakuna jamidan, qali'an, jaffan, tahiran, ghaira muhtaramin wa ghaira mat'umin. Seperti yang disebut dalam kitab kita ini. Kemudian apa dia syarat-syarat yang kita kena ulang lagi sekali. Yang pertama, ayyakuna jamidan, mestilah dia benda yang pejal, benda yang keras, ya, benda yang pejal, bukannya cair. Maka tidak boleh menggunakan cair selain daripada air, ya, untuk mensucikan. Kalau air sabun sebagai misalnya, air sabun boleh guna untuk istinja, kita kata dia boleh sebagai tambahan. Tetapi kalau dia guna air sabun saja tanpa dibilas, dibasuh dengan air mutlak, maka kemaluannya tidak dianggap suci kerana najis tidak dihilangkan hukum kenajisannya kecuali dengan air mutlak. Ayyakuna jamidan, ayyakuna qali'an, benda itu boleh menanggalkan, yakni dia kesat, permukaannya kasar. Jadi kalau guna benda yang licin, tak boleh. Ya, macam tisu, ada dua jenis tisu. Tisu toilet paper yang memang kesat, ya, itu dibenarkan. Tapi kalau guna facial tisu, tisu muka yang licin,
Itu tidak boleh. Ya. Guna kertas yang licin, kertas A4 putih licin, tak boleh. Ya. Tapi kalau dia guna benda yang kesat, batu, kayu, ya, yang kesat, maka itu dibenarkan. Ayyakuna tahiran, tak boleh najis. Kalau benda tu najis, tahik yang kering, tak boleh lah. Masalahnya, ataupun benda tu mutanajis, benda tu bernajis. Batu yang kena najis masalahnya, batu yang ada orang kencing di atasnya, tak boleh. Ayyakuna jafan, kering. Kalau guna wet tissue, tak boleh. Tak boleh di sini maknanya tak boleh bercukupan. Maknanya dia kena wajib, kalau dia guna alat-alat yang tidak cukup syarat ini, dia mesti basuh semula dengan air. Ghaira mat'umin wa ghaira muhtaramin. Tapi kalau dia guna benda-benda yang dia hormati atau makanan, kita kata kalau makan benda itu kesat, kering, ya, suci, maka kita kata dari sudut suci tapi dia berdosa dengan perbuatannya tersebut. Seperti orang yang istinja dengan air yang dirampas, dia curi air orang, dia istinja, samalah. Istinja dia suci tapi dia berdosa. Dan disyaratkan pada perbuatan istinja itu, ya, disyaratkan, ya, kita dah lihat syarat-syaratnya, kita ulang secara ringkas, ya. Di antaranya adalah disyaratkan pada perbuatan istinja mestilah ala thalathati ahjar, mestilah dengan tiga biji batu ataupun tiga benda yang kesat. Sama ada 3 biji ataupun 3 permukaan yang berbeza daripada alat yang sama. Ya. 3 permukaan yang berbeza daripada alat yang sama. Kerana itu logik lah. Kalau kata dia dah lap satu kali bahagian, katalah dia lap kemaluan dia dengan tisu toilet dan toilet paper, kan? Tisu toilet. Kalau dia ulang lap sekali lagi tempat yang sama, itu sudah menajiskan. Ya. Jadi dia mesti tukar, guna tisu yang baru setelah dia buat sapuan yang pertama, kesatan yang pertama. Bila dia kesat yang pertama, kena buang, ambil tisu yang baru, kesat kali kedua dan kali ketiga. Maknanya sekurang-kurangnya mesti 3 kali. Tidak boleh kurang daripada 3. Walaupun kita kata dengan sekali kesat, katalah dia buang air kecil, ya, dan dia ambil toilet tissue paper itu, dia kesat. Sekali kesat tu sebenarnya dah hilang segala basah-basah, saki-baki kencing di kemaluannya, hilang. Tak ada dah. Tinggal asar, kesan-kesan yang hanya boleh dihilangkan oleh air. Kita kata walaupun telah hilang, tetapi dia wajib ambil lagi helaian yang kedua dan helaian yang ketiga. Kerana syarat istijmar mestilah sekurang-kurangnya alal aqal. Aqallu istijmar 3 kali, 3 biji batu, 3 alat. Dan sunat untuk dia berhenti pada bilangan yang ganjil. Jadi maknanya kalau kata, ya, dia dia kesat 3 kali, ya, tak suci, masih lagi ada kesan, maka dia wajib kesat kali yang keempat. Bila dia kesat kali yang keempat, okey, hilang bekas-bekas air kencing di kemaluannya, hilang. Tidak ada lagi, tidak ada rasa lagi, ya, kecuali rasa yang kita kata yang hanya boleh dihilangkan oleh air. Maka sunat untuk dia kesat kali kelima, untuk dia berhenti istinja itu pada bilangan yang ganjil. Dan syarat yang kedua mestilah mensucikan tempat, yakni mesti menghilangkan kesan-kesan yang zahir. Ya, kalau dia lap sekali masih ada lagi kesan-kesan yang zahir, tak boleh. Kan? Kalau kata
kalau dia buang air besar, maka tisu tu dia kesat sekali, 2 kali, 3 kali. Ya. Maknanya kali ketiga itu dah tidak ada apa-apa kesan. Ya. Tidak ada lagi warna, ya, yang melekat di tisu. Kalau ada lagi warna, dia tambah lagi yang kali keempat. Kalau yang kali keempat itu sudah tidak ada warna, tidak ada apa lagi keluar daripada, tidak ada lagi bekas, maka sunat macam kita kata tadi, dia kesat juga kali kelima supaya dia berhenti pada bilangan yang ganjil. Tapi kalau tak cukup, 3 kali masih ada warna, kali ketiga wajib dia kesat kali keempat. Kalau kali keempat tu masih lagi ada warna, kesat lagi kali kelima. Sampailah bila dia kesat itu, tisu itu tidak ada lagi sebarang warna yang zahir daripada tempat keluarnya air besarnya. Okay. Maka dengan itu dia dianggap sudah suci. Ya. Walaupun memang dia akan ada rasa-rasa, yang rasa itu tidak boleh dihilangkan kecuali dengan air. Dan mestilah dia segera, bila dia dah qada hajat, dah sudah, dia kena segera apa? Segera istinja. Dia tak boleh biar sampai kering. Ya. Kalau dah kering, hanya boleh disuci dengan air. Dan tidak boleh najis itu berpindah daripada tempatnya, ya, ketika ia keluar. لا ينتقل أي عن المحل الذي أصابه عند الخروج واستقر فيه فإن كان المنتقل متصلا تعين الماء في الجميع أو منفصلا تعين في المنتقل فقط. Dia kata tidak boleh berpindah daripada tempat yang dia kena ketika ia keluar dan menetap di situ. Maksudnya dia tak boleh mercik mata. Mestilah dia itu najis itu keluar elok, memang kena sasarannya. Kan? Sebab apa? Kalau dia dah terkena ke tempat yang lain, maka kita itu hukumnya memang dia telah terselerak ke tempat lain. Ya, katalah orang sakit perut, ya, sepatutnya najis itu kalau keluar dia jatuh dalam lubang, betul kan? Tapi bila dia sakit perut, akramakumullah, dia bersebut habis satu lantai masalahnya. So kemungkinan untuk najis itu merebak ke anggota badannya yang lain juga ada. Maka tidak mesti digunakan air untuk mensucikan, ya. Dan tidak boleh bercampur dengan benda asing walaupun peluh sekalipun. Kalau dia berpeluh sehingga terkena tempat najisnya itu, najis yang tadi dah bercampur dengan peluh, maka itu menyebabkan dia hanya boleh guna air, kerana sekarang ni peluh yang bercampur dengan najis yang ada di kemaluannya, di dubur atau kubul, menjadi najis. Dia najis yang bau. Dan peluh yang mutanajis itu, peluh yang dah bernajis itu, tidak boleh dihilangkan melainkan dengan air. Kerana syarak memberi kelonggaran untuk kita menggunakan batu hanya pada najis yang memang keluar daripada salurannya, pada salurannya sahaja. Jadi lebih daripada itu tidak ada kelonggaran, tidak ada rukhsah. Dan tidak melampaui benda yang keluar itu kawasannya. Yang ini tidak melampaui batas permukaan punggungnya dan juga kepala kemaluannya, kepala zakarnya bagi orang lelaki. Kerana kalau dia keluar lebih daripada itu, macam kita kata tadilah, menyebabkan dia terkenal tempat-tempat yang lain, maka tidak ada jalan melainkan untuk kita sucikannya dengan air. Dan ini semua adalah syarat-syarat syarat-syarat istinja dengan bukan air. Ya. Syarat-syarat istinja dengan bukan air, iaitulah
istinja dengan batu ataupun benda yang kesat. Dan di antara perkara yang tidak disebut oleh musannif yang wajar untuk kita tahu dan mesti tahu juga ialah adab qadil hajah. Adab istinja. Kerana ada di antara adab-adab ini kalau tidak diraikan akan menjejaskan persuci kita. So di antara adab-adabnya ialah yang pertama, tidak boleh membawa orang yang nak masuk ke dalam tempat qada hajat ini sama ada tandas yang memang disediakan atau tanah lapang. Tanah lapang, tempat yang dia nak melepaskan hajatnya dalam semak ke, dalam apakah, hutan ke. Di tempat yang dia nak lepaskan hajatnya itu, kawasan itu dianggap sebagai tandas. Maka dia tak boleh bawa masuk bersama dengannya apa-apa benda yang tertulis padanya nama Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya kalau cincinnya terpahat nama Allah, maka dia kena tanggalkan. Ini dalil sebab Nabi SAW tanggalkan cincin bila Nabi nak masuk ke, Nabi nak qada hajat. Kerana cincin Nabi itu terpahat padanya Muhammad Rasulullah, nama Allah. Jadi tak boleh bawa bersama kita buku ke, kitab ke, apakah yang tertulis padanya nama Allah. Kalau terbawa atau ada keperluan untuk bawa, maka mesti ditutup. Kalau cincin, ulama kata dia genggam dengan jari kanan dia. Dia tutup dengan tangan dia, genggam. Ya. Jadi kalau dia tutup, tak apa. Itu kalau ada keperluan mendesak lah. Tapi pada asalnya dia kena tinggal di luar. Tak boleh bawa masuk dalam toilet. Kalau mushaf Al-Quran memang tak boleh bawa. Kena tinggal di toilet. Kena tinggal di luar toilet. Tak boleh bawa masuk dalam toilet kalau mushaf Al-Quran Al-Karim. Kalau mushaf dalam handphone, pastikan dia tutup. Dia padam. Ya? Dengan biar terbuka. Tak boleh. Dan hendaklah sunat dia masuk melangkah ke dalam ataupun melangkah ke tempat yang dia nak qada hajat, sama ada masuk dalam toilet ataupun ke kawasan yang dia nak qada hajat itu dengan kaki kirinya mendahulukan kaki kiri, dan bila keluar mendahulukan kaki kanan, dan bila masuk sambil dia membaca bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dengan nama Allah, sesungguh ya Allah, aku berlindung dengan kamu daripada kejahatan syaitan betina dan syaitan jantan dan syaitan betina. Kerana masuk ke dalam khalaq itu tempat berkumpulnya syaitan. Dan bila dia keluar daripada khalaq, keluar daripada toilet, dia baca ghufranak alhamdulillahilladzi azhaba annil adha wa afani. Aku bermohon keampunan kepadamu ya Allah, ghufranak, ya Allah, hilangkanlah daripadaku segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan daripadaku segala perkara yang menyakitkan dan memberikan afiat kepadaku. Jadi ini adalah doa masuk dan keluar daripada toilet. Ini benda perlu diajar kepada diri kita dan juga anak-anak kita. Dan disunatkan supaya dia masuk dalam keadaan bertutup kepala dan kaki. Ini kepalanya ditutup. Dia letakkan kain ataupun pakai kepiah, pakai penutup kepala, dan kaki itu berkasut ataupun berselipar. Ya. Ini lebih selamat daripada dia terpijak benda-benda yang najis, ya. Dan bagi kepala itu terselamat daripada gangguan jin dan syaitan. Naam. Yuhramu istiqbalul qiblah. Haram qada hajat dalam keadaan menghadap qiblat, wastidbaruha, dan membelakangi qiblat. Tak boleh. Ya. Ini bagi di tempat lapang.
di tempat lapang. Tetapi kalau dia qada hajat itu dalam kawasan yang bertutup yang ada dinding, maka diberikan keharusan berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia melihat Nabi SAW masuk qada hajat dalam kawasan tertutup menghadap ke arah kiblat. Ya, jadi maknanya kalau dia dalam kawasan tertutup, maka dia dengan syarat dinding dengan dia tak jauh sangatlah. Ya. Jadi dia tidak boleh duduk menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Sebab itu. Dan tetapi seelok-eloknya walaupun dalam tempat tertutup dia tidak menghadap atau mempelajari kiblat. Itu yang lebih utama. Cuma kita kata kalau dalam tempat tertutup ada kelonggaran. Kerana tempat tertutup ni kadang-kadang dia telah dibina begitu. Yang bina tu pula bukan orang Islam masalahnya. Ya. Maka terpaksa. Tapi kalau di tanah lapang, di kawasan lapang, masuk dalam semak, ini dia kena pastikan arah kiblat di mana. Kemudian dia mesti duduk tidak menghadap arah kiblat dan tidak membelakangi kiblat. Jadi kita kata asal hukum menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ini ketika qada hajat adalah haram. Kecuali pada bangunan yang memang dibina toilet. Itu sahaja yang diberi kelonggaran. Adapun yang lain tidak boleh. Kalau dia tidak dapat juga, dia kena cari buat penghadang masa dia qada hajat itu, dia kena ada satir, dia kena buat penghadang, ya, boleh yang menutup bahagian badan bawah badannya, barulah dia boleh menghadap kiblat jikalau ada keperluan yang mendesak. Adapun semasa istinja, tidak mengapa. Yang dilarang ni ialah waktu tengah buang itu. Tapi lepas tu bila dia nak istinja, kalau ada keperluan dia beralih, dia boleh beralih, tidak ada masalah. Ya. Dan sunat mustahab yang digalakkan itu dia mengqadha hajat dalam keadaan duduk. Duduk bertelekan pada kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Duduk bertinggung. Bukan bertinggung, dia kaki kanan tu dia tegakkan. Maksudnya dia tegakkan betih. Yang dilipat itu adalah kaki kiri. So dia bertekan di atas kaki kiri. Ya. Dan boleh jikalau ada keperluan untuk dia qadha hajat dalam keadaan berdiri, dengan syarat aman daripada percikan air kencing. Tapi hukum asal kencing berdiri ialah makruh, tidak disukai, kerana Nabi SAW kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, siapa yang kata Nabi kencing berdiri, jangan kamu benarkan, jangan kamu percaya. Bermaksud apa? Bermaksud Nabi ni dia tak pernah, jarang sekali. Hanya ada satu kali yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Hudzaifah dalam Bukhari Muslim juga, Nabi SAW pergi kencing di satu kawasan pembuangan sampah, subatati qaum, fabala qa'iman. Itu kerana tempat itu tidak mengizinkan untuk duduk, kerana di tempat pembuangan sampah. Dan banyaklah taujih ulama berkenaan kenapa Nabi kencing berdiri sekali itu. Ada yang kata sebab dia min babit tadawi, dari sudut perubatan. Nabi kata Nabi sakit ketika itu tak nak duduk. Ya, ala kulli hal, asalnya bila kita nak buang air besar maupun air kecil ialah duduk. Ini yang sunat asalnya. Ini yang asal. Berdiri itu kelonggaran jikalau kita nak kencing sangat, toilet penuh, kan, tinggal ada mangkuk depan saja. Itu dengan syarat-syarat dia terpelihara auratnya, terpelihara daripada terkena percikan air kencing, ya, dan boleh bersuci, maka tidak mengapa.
Ya. Dan makruh untuk dia kencing atau buang air besar pada air yang bertakung, banyak ataupun sedikit. Ya. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjazamkan bahawa perbuatan ini adalah haram kerana dia merosakkan air. Merosakkan air. Kalau air itu sedikit, jelas dia akan menjadikan air itu najis. Kalau air itu banyak sekalipun, tetap dia boleh merosakkan air dan mencemarkan air. Jadi kalau orang mandi kolam, dia tak boleh kencing terus dalam kolam. Ya. Walaupun air itu banyak, tidak menjadikan air kolam itu najis, tapi adabnya ialah dia kencing di tandas. Apatah lagi kalau dalam kolam itu ada orang lain duk mandi berenang, maka perbuatan itu memang jelas haram. Memang jelas adalah haram. Dan makruh untuk dia kencing di lubang-lubang. Bila pergi ke hutan, ya, berhenti tepi jalan, jangan kencing di lubang-lubang. Sebab apa? Kita tak tahu lubang tu sarang datang apa. Cuma mai dia keluar, patut tak kena air. Kan? Dan makruh kencing menghadap angin. Arah angin bertiup pasal apa? Jelaslah. Itu menyebabkan air kencing dia akan diserakkan oleh angin. Kan? Demikian juga makruh kencing di kawasan yang keras, tanahnya keras, yang menyebabkan air kencing percik balik mai ke kita. Ya. Dan dilarang keras untuk mengqadha hajat di bawah pokok yang berbuah atau di tempat perhimpunan manusia atau tempat berteduh mereka. Nabi SAW bersabda, ittaqul la'anain. Jauhilah kamu dua perkara yang melaknat. Qalu wa man la'anan. Dia bertanya, apa dia dua benda yang melaknat itu ya Rasulullah? Nabi kata, alladhi yatakhalla fi tariqin nasi aw fi dhillihim. Orang yang qadha hajat di jalan manusia, tempat orang lalu lalang, ataupun di tempat mereka berteduh. Jangan qadha hajat di bawah pokok yang berbuah. Berbuah di sini maknanya apa? Pokok tu boleh mengeluarkan buah. Walaupun tak ada buah. Jadi kencing tak boleh qadha hajat di bawah pokok durian, pokok rambutan, pokok manggis, pokok betik, tak boleh. Walaupun dia belum ada buah. Ya, kerana itu menyebabkan manusia nanti jadi tak sedap. Bila tahu kata ini tempat orang nak qadha hajat, dia orang tak lalu nak makan buah tu. Ya, ataupun bila berbuah nanti buah tu jatuh atas najis dia. Ya. Dan haram ada tempat perteduhan manusia, tempat orang berteduh, sama ada pokok atau lain-lain. Ya. Tapi buat qadha hajat dekat bus stop tak boleh. Ini benda yang sangat dilarang keras dalam agama. Ya. Tempat orang duk berkumpul, tempat orang duk jadi tempat orang bersembang, tempat orang duk lalu lalang, terpijak najis dia, subhanallah. Ini semua adalah perkara-perkara yang jelas yang sangat dilarang oleh Islam. Dan makruh untuk bercakap-cakap, bersembang-sembang. Dalam tandas duk bersembang, cakap-cakap tu makruh. Ya. Bahkan dia tidak boleh menjawab salam, tidak boleh, kalau dia bersin pun tak disebut alhamdulillah, tak boleh menyebut apa-apa zikrullah ketika sedang qadha hajat. Ya, tak boleh. Itu adalah makruh. Dan sunat untuk dia istinja dengan tangan kiri. Ya. Dengan tangan kiri. Macam mana nak istinja tangan kiri? Ulama bahas. Ya, kalau orang perempuan tak ada isu, orang lelaki. Ya. Macam mana dia nak istinja dengan tangan kiri kalau tangan kiri dia memegang kemaluannya ketika dia kencing. Jadi ulama kata cara dia nak istinja dengan tangan kiri adalah dia memegang kemaluannya bagi orang lelaki, zakarnya dengan tangan kiri, dan dia pegang batu yang dia nak istinja dengan tangan kanan, tapi dia jangan gerakkan tangan kanan. Dia biar tangan kanan tu statik pegang batu.
Yang dia gerakkan ialah zakarnya dengan tangan kiri untuk dikesat pada batu atau pada tisu. Itu adalah caranya supaya dia boleh beristinja dengan tangan kiri. Dalam hadis daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Nabi kata beliau, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastanjiya bil yamin. Nabi larang kami istinja dengan tangan kanan. Dan disunatkan untuk dia tidak melihat kepada kemaluannya dan tidak menjenguk-jenguk keluar, tidak mendongak-dongak ke langit, tidak bermain-main dengan tangan, tidak tengok merata apa, itu melambatkan. Sedangkan tak boleh kita duduk dalam tandas itu lama-lama lebih daripada had diperlukan. Kerana masuk dalam tandas itu menyebabkan kita menyingkap aurat. Dan tak boleh kita menyingkap aurat kita dengan suka-suka tanpa keperluan. Jadi tak boleh kita duduk lama-lama dalam tandas kerana itu membawa kepada kita menyingkap aurat kita lebih daripada had yang diperlukan. Jadi itu di antara adab-adab yang mesti dijaga dan dipatuhi sebahagiannya ketika kita qada hajat. Soalan dia kata, Waalaikumsalam warahmatullahi, boleh kita andaikan satu benda tempat bernajis jika kita tidak melihatnya tujuan berhati-hati dan lebih menjaga kebersihan? Dia kata, boleh tak kita andaikan satu benda atau tempat bernajis kalau kita tak melihat dengan tujuan berhati-hati? Ini namanya was-was. Ini bukan berhati-hati, ini bid'atun dalalah. Ini adalah bid'ah dalalah. Dan dicela oleh Nabi SAW. Taib. So musannif lepas dia dah bincang bab qada hajat, dia terus pergi bincang bab berkenaan dengan menghilangkan hadas. Mengangkat hadas. Tadi kita dah bincang satu isu daripada masalah izalatul khabath, menghilangkan najis. Yang menghilangkan najis iaitulah istijab. Dia telah bincangkan istijab dan akan datang lagi bab-bab yang lain. Kemudian musannif terus bagi masuk, dia kata faslun fil wudu. Fasal pada wudu iaitulah furudul wudu. Fardu wudu. Ulama tidak sebut arkanul wudu, rukun-rukun wudu. Mereka sebut fardul wudu. Kenapa fardu wudu? Kerana wudu tidak wajib padanya muwalat. Tidak wajib padanya berturut-turut. Berbeza dengan salat. Salat disebut rukun. Kerana salat perbuatannya mesti berturut-turut, ya. Jadi itulah ulama bezakan furud dengan arkan, ya, furud dengan arkan. So dia kata furudul wudu'i sitah. Fardu wudu itu ada 6 perkara. Fardu wudu ada 6 perkara. Ini orang Melayu kita kata rukun wudu. Tak ada masalah, rukun pun betul juga. Tapi fuqaha dia menggunakan istilah rukun bagi benda yang wajib dilakukan bersambung-sambung. Bagi benda yang tak wajib dilakukan bersambung-sambung, dia panggil fardu. Okey. So dia kata fardu wudu ada 6 perkara. Iaitu benda yang mesti ada pada wudu. Yang kalau tak ada pada wudu, tidak adalah wudu itu. Walaupun wudu itu sunat. Kena bezakan. Wudu, apa maksud wudu? Wudu dari segi bahasa ialah membasuh sebahagian anggota badan. Membasuh sebahagian anggota badan. Masalahnya dan sebagai riwayat hadis, sunat makan ialah al-wudu'u qabla at-ta'am wa ba'dah. Wudu sebelum dan selepas makan. Apa makna wudu di sini? Basuh tangan. Kerana kalimah wudu maksudnya membasuh sebahagian anggota badan. Ya. Sebab itu Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis bila dia cerita Nabi ambil wudu, kalau dia nak habaq wudu tu wudu yang penuh, dia akan kata tawadda'a wudu'ahu lis-salah. Nabi ambil wudu seperti wudu nak salat. Kan?
Sebab takut nanti orang faham wuduk itu maknanya basuh sebahagian anggota sahaja. Tetapi dari segi dari segi makna syar'i ialah wuduk itu ialah nama bagi satu perbuatan, iaitu isti'malul ma' fil a'dha'il makhsusah biniyatin makhsusah. Mengenakan air pada anggota tertentu dengan kaifiat tertentu, dengan niat tertentu. Dan wuduk ini fungsinya adalah untuk mengangkat hadas kecil. Ya. Itu adalah fungsi wuduk, mengangkat hadas kecil. Dan wuduk hukumnya adalah jikalau hendak salat dan orang itu dalam keadaan hadas, hukumnya adalah fardu. Wuduk hukumnya wajib jikalau dia hendak melakukan perkara yang tidak boleh dilakukan melainkan dalam keadaan dia suci daripada hadas dan dia dalam keadaan hadas. Masalahnya dia nak sentuh mushaf. Dia nak pegang mushaf sedangkan dia dalam keadaan hadas kecil. Maka apa hukum dia berwuduk ketika itu? Hukumnya wajib. Dia nak salat sedangkan dia dalam keadaan hadas kecil, maka wajib dia salat. Wajib dia ambil wuduk. Ya. Adapun bagi perbuatan yang tidak diwajibkan padanya wuduk, yang tidak diperlukan padanya wuduk, maka hukumnya tidak wajib. Boleh jadi sunat. Wuduk ni boleh jadi sunat. Ya. Sunat seperti kalau kita nak tidur, masalahnya kita berwuduk. Ya, kalau kita itu pun jikalau kita tidak ada wuduk. Ya, bagi orang yang dalam keadaan berhadas dan dia nak tidur, maka dia sunat ambil wuduk. Bagi orang yang junub dan dia belum nak mandi lagi dan dia nak tidur atau dia nak mengulang hubungan seksual, ya, maka disunatkan dia berwuduk. Ataupun dia nak makan tapi dia tak mau mandi wajib lagi, ya. Itu di antara kondisi-kondisi yang menjadikan sunat wuduk. Ya, ataupun nak baca Al-Quran. Nah, baca Al-Quran tak wajib wuduk. Kalau dia tak sentuh mushaf. Ya, kalau dia tak sentuh mushaf. Okey. Jadi dia kata wa mujibuhu al-hadath ma'al qiyam ila as-salah. Sebab Allah Taala kata macam kita dah belajar ayatnya, idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Kita dah belajar dalil-dalilnya pada kelas hari Rabu dahulu, ya. Jadi maknanya kalau dia nak salat atau dia nak melakukan perkara yang disyaratkan pada perkara itu suci daripada hadas kecil dan dia dalam keadaan hadas kecil, maka wajiblah dia mengambil wuduk. Dia kata furudul wudu'i sittah. Fardu wuduk itu ada 6 perkara. Dan semua itu terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa dan surah Al-Maidah yang telah kita belajar dahulu. Kita kata ya ayyuhallazina amanu, Allah kata ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah. Pada kalimah idza qumtum itu terdapat rukun yang pertama, iaitulah niat. Ya. So dia kata furudul wudu' sittah, al-awwalu an-niyyatu. Yang pertama ialah niat. Ya. Sebab sabda Nabi SAW, innamal a'malu bin niyyah. Sesungguhnya setiap amalan itu dikira dengan niat atau berlaku dengan niat. Ya. Dan niat ini ialah keazaman kita untuk melakukan sesuatu ketika kita sedang melakukannya. Qasad, tujuan hati. Niat ini adalah tujuan hati.
Tujuan hati kita, maksudnya kita ambil wuduk dalam keadaan kita sedar bahawa kita nak ambil wuduk. Dan niat ini syaratnya di sisi fuqaha Syafi'iyah disebabkan dia adalah rukun, maka dia mestilah muqtarin bi awwali al-wajibat. Muqtarin bi awwali al-wajibat. Dia kena bersamaan dengan benda wajib yang pertama yang berbetulan dengan dia. Dalam kes wuduk ini ialah basuh muka. Dalam kes salat ialah takbiratul ihram. Ya. Jadi niat mesti iqtiran, mesti muqtarin, mesti beriringan ya, dengan kita hendak memulakan sesuatu perbuatan ibadat tersebut. Kalau kita niat awal sebelum mula ibadat, itu dia panggil azam, keazaman akan buat. Itu bukan niat. Ya. Kerana niat ini adalah al-qasdu. Kita dah menuju untuk buat benda tersebut. Maka itu adalah niat. Ya. Jadi dia kata niat ini bila waktunya ialah membasuh muka. Ya, ketika membasuh muka. Itu adalah waktu yang wajib untuk dia berniat. Pun begitu, para ulama Syafi'iyah kata disunatkan untuk dia mula niat itu kalau dia ambil wuduk dengan sempurna daripada awal dia melakukan perbuatan wuduk. Perbuatan wuduk yang awal sekali nanti kita akan sebut ialah siwak. Daripada siwak. Dan dia kena kekalkan niatnya dalam hati sampai dia membasuh awal juzuk mukanya. Awal juzuk mukanya. Maknanya dia kena terus dalam keadaan sedar dan ingat bahawa dia sedang mengangkat hadas kecil, sedang mengambil wuduk daripada dia start gosok gigi sampailah dia basuh muka. Lepas tu kalau dia fikirannya merewang ingat benda lain, tapi tangan dengan kaki automatik bergerak. Kita benda wuduk ni kita dah buat tiap-tiap hari. Kan? Jadi kadang-kadang benda tu dah automatik. Padahal fikiran duk melayang benda lain. Lepas dia basuh muka tu dia basuh tangan sampai siku. Elok aja. Tapi dalam kepala otak ni duk fikir benda lain. Tak ingat dah. Tapi tangan duk berjalan ni. Duk sapu kepala, lepas tu basuh kaki elok. Lepas tu dah habis-habis tu baru ambil wuduk. Baru ingat balik. Sah tak wuduk dia? Sah. Pasal apa? Dia dah ada niat masa dia basuh muka. Tapi kalau dia niat masa gosok gigi, lepas dah gosok gigi tu dia nak merewang benda lain, dia lupa apa semua, maka ketika nak basuh muka dia kena ada niat balik dalam hati dia. Ya. Dan tata cara niat bagi wuduk ini ialah bagi orang yang sejahtera, tidak ada sebarang uzur dan illah, kecacatan ataupun sakit, dia berniat sama ada yang pertama an yanwi raf'al hadath aw at-taharah 'anil hadath aw at-taharah lis-salah. Dia boleh berniat sama ada dia niat mengangkat hadas atau bersuci daripada hadas atau bersuci untuk salat, untuk mengharuskan salat. Yang kedua, dia boleh berniat ayyanwi istibahatas salah aw ghairiha mimma la yubahu illa bil-taharah. Dia niat untuk mengharuskan salat atau benda yang tidak harus dilakukan melainkan dengan taharah. Seperti nak sentuh mushaf. Dalam hati dia kata aku ambil wuduk ni sebab nak sentuh mushaf. Maka sah wuduknya. Yang ketiga, dia berniat fardu wuduk. Dia niat dalam hati dia, nawaitu ada fardal wuduk. Aku niat menunaikan fardu wuduk. Atau meniat menunaikan wuduk. Naam. Ini bagi orang yang tidak ada masalah. Orang yang ada masalah. Orang yang ada masalah ni siapa dia? Orang yang berterusan najisnya, iaitu orang yang ada masalah salisul baul. Orang yang kencing dia tak berhenti. Sesa duk menitik. Yang ini wuduknya bukan mengangkat hadas, tetapi wuduknya hanya untuk mengharuskan salat. So dia boleh niat untuk mengharuskan salat. Ya. Kerana wuduknya sekarang ni mubih, bukannya rafi' lil hadas. Ya.
Jadi niat ini ya, ada beberapa hukum hakam niat yang apa nama kita kena tahu supaya nanti kita dah tak perlu. Nanti akan datang bab yang khusus musannif akan sebut berkenaan dengan hukum hakam niat, kita akan perincikan lagi di sana. So itu rukun yang pertama, niat. Okey. Yang kedua ialah dia kata al-thani ghaslul wajhi, membasuh wajah. Ghaslu. Apa makna ghaslu? Maknanya dia wajib jaryanil ma', dia wajib mengalirkan air. So beza al-ghaslu dengan al-mazhu. Al-ghaslu ini mestilah dia ijra'ul ma', ay yajriyal ma'u bi tab'ih. Hendaklah air itu mengalir atas anggotanya seperti tabiatnya. Dia tak boleh dia ambil kain lembap, lepas tu dia tempek, tak boleh. Ya, tak boleh. Pasal itu air tak mengalir. Kerana air itu kalau dia tempek kat sini, dia duduk situ je. Dia tak mengalir. Kan? Jadi dia kena ambil air, tapak tangan dia kena letakkan air itu daripada kepala atas turun, dia basuh semua kawasan wajahnya. Kawasan wajah ialah daripada tempat tumbuhnya rambut, ya, bagi orang yang biasa di atas ini sehinggalah ke dagu, dan dari hujung telinga ini ke hujung telinga sini, ini semua adalah bulatan ini. Kalau kita ambil sini, tarik sampai sini, ini bulatan wajah. Ini adalah bulatan wajah. So kawasan ini semua dia kena cover, tepi-tepi ni kena cover, ya, tepi ni wajah ni. Sini kena bagi perhatian dagu dia, ya, sini hidung, kawasan hidung sini, kawasan celah-celah mata ini. Ini semua adalah kawasan wajah yang mesti disampaikan padanya air. Ya, termasuklah di bawah bulu-bulu yang ada, bulu kening, bulu mata, ya, di kawasan sini, rambut yang atas ini, kawasan yang di bawah ini, ya, ini mesti disampaikan air. Dikecualikan bagi orang lelaki yang ada janggut yang tebal. Janggut yang tebal, maka dia tidak wajib menyampaikan air ke bawah janggut yang tebal, kulit di bawah janggut dia dan kulit yang di bawah air yang tumbuh di pipi ini. Ya, kalau dia tebal, maka dia air tak boleh nak meresap, tak ada masalah. Cukup dia sapu di atas. Tetapi dia sunat untuk dia menyelat supaya air sampai. Tetapi kalau orang yang janggut nipis, yang mana kalau duduk jarak 1.5 meter itu nampak kulit dia, maka dia kena sampaikan, dia kena pastikan air itu meresap masuk sampai kena kulit di bawah janggutnya. Itu bagi orang lelaki. Orang perempuan, kalau dia ada penyakit hormon terlebih dan sebagainya, tumbuh misai atau tumbuh janggut, maka wajib dia sampaikan air ke bawah kulit, ke bawah bulu yang tumbuh, ke kulit yang tumbuh bulu di atasnya, kerana janggut dan misai bagi orang perempuan adalah benda nadir. Dia adalah jenis penyakit, maka syarak tidak iktiraf kewujudan bulu tersebut, maka dia wajib sampaikan air ke kawasan. Demikian juga orang yang ada kening tebal lebih daripada biasa, ini dia wajib sampaikan air ke bawah, ke kulit yang berada di bawah bulu-bulu tersebut. Tapi kalau orang yang biasa, yang keningnya biasa, memang benda tu sampai air, tak ada masalah. Nah, dan wajib dia lebihkan sedikit. Jadi kalau kita kata dia sini, kan, di sini tepi ni dia tak wajib, tapi eloknya dia sekalikan, dia basuh semua, dan basuh sekali dengan telinga. Ulama kata sunat dia basuh dengan telinga. Lalu kita akan sampai telinga ni dia ada beberapa kali dibasuh. Yang pertama dia dibasuh bersama dengan muka, ya, dan sampaikan ke bawah dagu dia sedikit supaya dia confirm air tu memang kena semua muka. Kalau dia basuh cukup-cukup,
Takut tak kena semua. Atau ulama kata, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa yang tidak sempurna benda wajib melainkan dengannya, maka ia wajib. Jadi ada kawasan-kawasan di bahagian ini kita kena basuh, wajib basuh lebih sedikit supaya kita pastikan memang kita telah basuh keseluruhan kawasan muka. Nah. Yang ketiga, al-thalith, rukun yang ketiga adalah ghaslul yadaini ma'al mirfaqain. Ghaslul yadaini ma'al mirfaqain. Membasuh kedua tangan bersama dengan siku. Yakni dia kena basuh sekali, siku kena masuk. Daripada hujung jari semua ini sampailah ke siku. Maknanya siku ni mesti kena basuh. Kawasan ni mesti kena basuh al-mirfaqain. Kanan dan kiri. Ya. Maknanya dia kena basuh daripada sini sampai sini. Dan wajib bagi dia untuk melebihkan sedikit. Wajib untuk lebihkan sedikit supaya siku dia memang confirm masuk. So dia kena basuh sampai atas sikit daripada siku. Supaya confirm siku tu memang kena ayak. Ya. Dan sama juga dia wajib sampaikan air ke serata kawasan tangannya ini, termasuklah di celah-celah hujung kukunya. Jikalau kukunya panjang dan di celah kukunya ada kotoran-kotoran yang menghalang air untuk sampai, maka itu menyebabkan tidak sah wuduknya. Kuku panjang tak ada bukan menghalang air, tetapi yang menghalang air tu apa? Kalau celah kuku tu ada benda-benda. Biasa kuku panjang dia akan ada di bawah kuku tu apa-apa daki ke apakah, dia kena hilangkan. Kalau tak dapat hilangkan, melainkan dengan dia potong kuku, dia potong kuku. Kan? Jadi itu adalah berkenaan dengan tangan. Ya. Dan jikalau orang yang kudung dipotong tangannya, wajib dia basuh apa yang berbaki. Ya. Apa yang berbaki daripada bahagian fardu. Kalau ada lagi baki di sini ke, ataupun tinggal siku ke, ya wajib dia basuh. Ya. Tetapi kalau dia dikerat tangannya itu atas daripada siku tak ada. Kan? Siku pun tak ada lah. Tinggal bahagian atas sahaja. Nas'alullah al-afiyah. Maka yang ini kata para ulama, sunnah ghaslu baqi 'adudihi muhafazatan 'ala tahjil. Kalau macam itu sunat dia basuh. Dia tak wajib basuh, tapi dia sunat basuh bahagian yang berbaki daripada tangan dia. Ar-rabi', rukun yang keempat, mashu syai'in minar ra'si. Menyapu walau sedikit daripada kawasan kepala. Sebagian kitab sebut ba'di ra'si, walau ba'di sya'rah. Walaupun sebahagian rambut, tapi dengan syarat rambut yang disapu air itu jikalau ditarik tidak keluar daripada kawasan kepala. Kalau rambut dia panjang, dia sapu dekat tengah-tengah. Kan? Tapi rambut tu bila tarik, kawasan yang dia sapu kena ayak tu lepas daripada had kepala. Tak boleh. So dia pastikan rambut yang dia sapu itu dalam had kepala. So dalam mazhab Syafi'i, yang wajib disapu, yang menjadi rukun ialah sebahagian kepala. Sebahagian ni tak kira banyak mana. Walaupun sekadar dia titik, dia letak lekat ayak tangan, hujung jari dia yang basah, dia letak di kepala macam itu, kira dah cukup. Sebab Allah Ta'ala kata, wamsahu biru'usikum. Dan sapulah dengan kepala kamu. Di sini Imam Syafi'i tafsirkan dengan ba' li tab'id. Yani sapulah sebahagian kepala kamu. Dan berdalilkan hadis Nabi SAW, Nabi pakai serban, Nabi selak ubun-ubun dia, Nabi sapu atas ubun-ubun, lalu Nabi sapu bakinya atas serban. So kalau kepala ini wajib disapu semuanya, tentu Nabi dah buka serban. Ya, tapi kenapa Nabi sapu sebahagian saja dan lengkapkan atas serban, itu menunjukkan bahawa yang wajib disapu itu sebahagian.
Itu adalah dalil fuqaha Syafi'iyah. Walaupun begitu, tidak ada khilaf dalam kalangan mazhab yang empat bahawa yang sunatnya ialah menyapu seluruh kepala. Ini anda kena sebut awal. Pasal ramai orang mazhab Syafi'i silap faham. Menyebabkan orang di Malaysia ini banyak mengambil wuduk tidak sempurna dan tidak mendapat pahala yang sepatutnya mereka boleh dapat kalau mereka ambil wuduk dengan sempurna. Ini adalah perkara yang mesti dibetulkan. Even di sekolah-sekolah, ustaz-ustazah pun silap ajak. Mereka ajak, mereka kata, mazhab Syafi'i sapu sebahagian kepala. Kalau hak Maliki tu baru sapu penuh. Salah. Itu perbincangan pada masalah wajib. Fardu, qadar fardu. Bukan pada asal wuduk. Sebagai misal, kalau kita nak kata solat. Solat ni kalau satu orang berdiri ngadap kiblat, lepas tu dia kata Allahu Akbar, tangan tak bergerak apa pun. Lepas tu dia baca Fatihah, lepas tu dia pun Allahu Akbar, dia pun rukuk. Rukuk, tangan dia tak letak atas lutut pun, tangan dia lepas tepi. Tapi belakang dia sama. Dia pun bangkit Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu tak sebut juga. Tak sebut Sami'allahu liman hamidah. Lepas baca Fatihah tak sebut amin. Dia bangkit rukuk, dia bangkit saja, tak sebut Sami'allahu liman hamidah, tak sebut Rabbana lakal hamd. Dia terus lepas dia i'tidal, dia turun sujud. Tak sebut Allahu Akbar pun. Tak baca zikir di dalam sujud pun. Lepas tu dia bangkit duduk di antara dua sujud. Dia tak baca doa pun. Dia sujud balik. Tak baca zikir pun. Dalam rukuk tadi pun tak baca zikir. Dan begitulah sampai dia tahiyat akhir. Dia baca tahiyat akhir. Dia bagi salam. Assalamualaikum. Bagi salam sekali. Tak kelih pun. Tak pandang kiri kanan pun. Sah tak sembahyang dia? Sah. Sebab dia dah buat semua rukun-rukun solat yang 13. Dia tak buat sunat. Tapi dia buat rukun. Puasa. Kita puasa. Kita niat puasa. Lepas tu kita tak makan, tak minum. Segala perkara yang batalkan puasa kita tinggal. Tapi kita tengok TV, tengok movie, tengok orang perempuan sembang, mengumpat, mengata orang. Sah tak puasa? Puasa sah. Pahala ada pahala. Itu isunya sekarang. Pahala kurang. Ya. Bahkan dalam kes puasa tadi dia membatalkan pahala. Dan dalam kes wuduk ini, meninggalkan apa-apa sunat wuduk adalah makruh. Intabihu jahidah. Meninggalkan apa-apa sunat wuduk adalah makruh. Mana orang yang ambil wuduk, lepas tu dia sapu sebahagian kepala sahaja, dia telah buat benda yang makruh dalam mazhab Syafi'i. So di situ khilaf. Dalam mazhab Maliki tak sah. Mazhab Hambali tak sah. Ya, mazhab Hanafi 1/4 kepala. Kalau dia sebahagian tu dia basuh 1/4 kepala, sah wuduknya. Dalam mazhab Syafi'i sah, tetapi kesemua mazhab bersepakat wuduknya ini wuduk yang tak sempurna. Cuma tahap tak sempurna tahap mana? Adakah sampai tidak sah atau sekadar makruh? Maksudnya makruh. Ya. So intabihu jahidan. Kena betulkan. Ni dah ada 60 tahun, 70 tahun nak ambil wuduk, wuduk dia makruh. Kan? Bahkan masa mati nanti esok, masa orang mandi mayat dia pun, tukang mandi mayat tu tak sapu kepala dia sampai habis. Kesian lah. Mana sepanjang dia hidup di dunia ni, sampai dia mati, dia tak pernah ambil wuduk dengan sempurna. Nas'alullah al-afiyah. Ya. Punca dia apa? Punca dia kerana jahil. Bukan sahaja orang masyarakat awam jahil, tok-tok guru, ustaz-ustaz juga banyak yang terkeliru. Bila mereka keliru, mereka ajak orang awam benda yang salah. Walaupun dari dalam kitab sahih. Ulama' dulu ajak betul. Kita tak kata ulama' dulu ajak betul tak. Ulama' dulu ajak betul. Sebab mereka tulis dalam kitab mereka betul. Bukalah kitab-kitab ulama' dulu. Semua tulis. Sapu seluruh kepala. Sunat. Tak ada yang kata tak perlu sapu seluruh kepala. Dalam buku teks sekolah pun sebut sapu seluruh kepala. Ya?
Tapi yang salah siapa? Salah orang mengajak tu, dia tak faham, lepas tu dia mewariskan ketidakfahamannya kepada orang belakang. Nasallallahu al-afiyah. Ya. Jadi intabihu. Kita akan, bila kita bincang bab sunat nanti, kita akan sebut cara yang betul, insya-Allah taala. Jadi dia kata sapu sebahagian kepala. Walaupun dengan cara dia letakkan titik air atas kepalanya atau meletakkan sahaja tangannya yang basah. So yang dikehendaki adalah menyapu. Maksudnya dia basahkan tangan, bukannya ambil cedok air bubuh atas kepala, no. Itu basuh. Kepala yang dikehendaki ialah sapu. Maksudnya dia basahkan tangan, dia letak tangan dia dekat pek air, bagi tangan dia basah. Lepas tu dia letak tangan dia di kepala. Letak jari di tepi sini, lekatkan dua ini, tarik ke belakang, tarik mai balik ke depan. Ya. Itu adalah cara untuk menyapu kepala yang sahih. Baik. Yang ketiga adalah, dan orang perempuan kalau dia di tempat ambil wuduk yang tidak memungkinkan dia untuk membuka aurat, macam mana buat? Ya. Kalau lengan baju, kalau tangan dia tak ada selak lengan dia boleh masukkan air di bawah lengan baju atau dia basahkan lengan baju dia supaya basah, ya, ataupun dia curah air ke dalam lengan, ya, bagi sampai ratakan. Dan untuk rambut, untuk kepala, dia basahkan tudung dia sampai rasa air tu kena dekat rambut dia. Ya, itu adalah cara bagi yang kalau dia wuduk tempat yang tak boleh nak buka aurat. Jangan buka aurat. Ya. Nah. Yang kelima, al-khamis, ghaslur rijlaini ma'al ka'bain. Basuh kaki bersamaan dengan dua buku lali. Buku lali ni apa? Dia adalah azmani barizani baina as-saqi wal qadam. Dia adalah dua tulang yang timbul di penyambung kaki dengan betis. Ya. Dan setiap kaki ada dua dia panggil dua buku lali. Di belah belakang dan belah depan, belah dalam. Ya. Nak tunjuk payahlah pula nak angkat kaki. Kan? Tapi kaki kita itu, kan, kalau kita kata penyambung, dia ada di satu di belakang sini, satu di depan sini. So kedua-duanya ini adalah buku lali. So dia mesti basuh kaki sampai ke pergelangan kaki itu, dan dia kena lebihkan sedikit supaya dia pastikan kedua-dua buku lalinya masuk dalam basuhan. Dan sama juga seperti basuh tangan, dia mesti sampaikan air ke celah-celah jari, ke kuku jarinya, kuku kakinya. Kalau ada kotoran-kotoran, dia kena hilangkan, kena ratakan air. Dan kalau kakinya kudung terpotong pun macam hukum hak tangan tadi juga. Kalau kata tapak kaki dia dah potong, tinggal betis je, tinggal paha je, kita kata sunat dia basuh, ya, tapi tidak wajib. As-sadis, yang keenam, at-tartib, mestilah tertib. Tertib ni apa makna? Maksudnya dia kena follow susunan yang Allah Ta'ala dah sebut dalam surah Al-Ma'idah dan surah An-Nisa yang kita dah baca dulu. Faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kamu, wa aydiyakum ilal marafiqi, tangan kamu sampai siku, wamsahu biru'usikum, sapu kepala kamu, wa arjulakum, dan basuh kaki kamu, ilal ka'bain, sampai dua buku lali. Ya. Mesti ikut tertib itu. Kanan dengan kiri tidak ada kefarduan, itu adalah sunat. Tapi yang penting dia kena start dengan muka, tangan, kepala, kaki. Kalau dia basuh tangan dulu sampai siku, atau dia basuh sapu kepala dulu, atau dia basuh kaki dulu, wuduknya tidak sah kerana tertib adalah fardu. Tak mana dalil fardu? Sebab Allah Ta'ala kata wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Allah atafkan
yang disapu di antara dua yang dibasuh. Dan ataf yang sebegini maknanya ada maksud. Ada maksud. Dan tidak diriwayatkan daripada Nabi SAW baginda pernah mengambil wuduk menyelisihi tertib ini. Tidak diriwayatkan. Ya. Di dalam mazhab Syafi'i dia adalah tertib, tetapi tidak disyaratkan muwalat berturut-turut. Maknanya boleh tak dia basuh muka, lepas tu dia relax sampai kering muka dia basuh tangan pula. Ataupun ada orang dia ambil wuduk dia tak basuh kaki. Lepas tu dia pergi masjid, sampai di masjid dia basuh kaki. Boleh tak buat macam tu? Boleh. Tapi itu mengurangkan pahala sebab muwalat sunat. Kecuali bagi orang yang dalam taharah uzur, orang yang dalam keadaan istihadah ataupun salisil baul, maka disyaratkan baginya muwalat. Itu disyaratkan baginya muwalat. Ya. Baik. So ini adalah rukun-rukun wuduk. Dan musannif sebut di sini, dia kata faslun fi bayani ahkamin niyah. Lalu dia sebut di sini niat. Sedikit hukum tentang niat, penjelasan. An-niyatu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lih. Niat maksudnya adalah melakukan sesuatu bertujuan, ada tujuan, ada qasad dalam hati untuk melakukan sesuatu bersamaan, berserentak dengan kita tengah duk buat benda tu. Jadi sebab itu niat mesti bersamaan, beriringan dengan kita mula duk buat benda tersebut. Tak boleh kita aku nak buat ni, aku nak ambil wuduk ni, sat lagi tu bukan niat. Wuduk ialah aku nak ambil wuduk sekarang ni. Sekarang ni itu niat. Itu niat, ya. Wa mahalluha al-qalbu, dan tempat niat ni al-qalbu, di hati. Di hati, dalam hati. Ini yang diambil kira dengan ijma'ul ummah. Dengan ijma' umat, niat yang diambil kira dalam hati, yakni kesedaran dalaman. Tak jadi kalau dia lafaz di mulut tapi dalam hati lain. Tak jadi. Niat adalah benda kesedaran dalaman. Wa talaffudhu biha sunnatun, dan berniat dan melafazkannya dengan lisan adalah sunat. Dalam mazhab Syafi'i, fuqaha Syafi'iyah mutaakhirin mengatakan bahawa bagi memudahkan, bagi membantu supaya dia tak lupa niat dalam hati, dia sebut di mulut dia. Sebut di mulut macam kita sebut lah. Macam kita duk sebut lah. Kan? Kadang-kadang kita buat benda, kita nak mentakkidkan, kita sebut dengan mulut lah. Kan? Kita nak buat satu benda, kita memang tengah nak buat ni. Kita dalam hati pun kita ingat, tapi saja kita sebut di mulut kita sebab kita nak menguatkan dalam hati. Kan? Ada dalilkah fuqaha Syafi'iyah buat benda ni? Kan? Ulama berbeza pandangan berkenaan melafazkan niat dalam hati. Memang ada ulama yang kata bid'ah. Sebahagian fuqaha Syafi'iyah kata bid'ah. Tidak boleh buat, makruh. Ada yang kata dalam mazhab Maliki, mazhab Hanafi, makruh. Kerana bagi mereka berbeza pula. Bagi mereka benda itu membawa kepada was-was. So kita kata tengok orang. Kalau orang itu dengan cara dia melafazkan niat itu lebih membantu dia mengingati dalam hatinya dan tidak membawa kepada was-was, maka terpulang. Tetapi yang penting niat adalah yang diambil kira dalam hati. Tapi kalau dah dia duk melafazkan itu jadi was-was, hanya kerana nak susun lafaz niat itu jadi masalah, sampai ayat duk takung banyak orang tangan tak ambil, tak basuh muka lagi pasal apa duk nawaitu. Yang itu confirm. Tak ada ulama yang akan kata benda tu sunat. Confirm semua ulama kata benda tu bid'atun dhalalah. Ya, confirm dah. Ulama Syafi'i kata pasal Nabi SAW masa Nabi buat haji, Nabi sebut niat. Kan? Disebut labbaik Allahumma umratan atau hajjan. Dan Jibril suruh Nabi kata masa Nabi nak ihram, qul ya Muhammad umratun fil hajj, umrah dalam haji.
Dia suruh sebut. Dan haji adalah ibadat. Haji adalah ibadat. So tidak disyaratkan, mesti diriwayatkan Nabi pernah melafazkan niat pada setiap ibadat yang dia buat. Cukuplah datang satu riwayat dalam mana ibadat. So as long as haji itu adalah ibadat, dan puasa adalah ibadat, dan solat adalah ibadat. Kan? So itu cara istidlal mereka lah. Nak setuju tak setuju tak belakang. Tapi kita kata benda ni khilaf di kalangan ulama seperti yang tegaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Dan bukan syarat di antara kekeliruan masyarakat. Ya. Bila ada orang kata benda ni bid'ah. Dia kata tapi ada ulama yang kata sunat. Bukan syarat benda bid'ah. Semua ulama kena setuju benda tu bid'ah. Ya. Bukan syarat sesuatu bid'ah, semua ulama kena setuju benda tu bid'ah. Ya. Ada bid'ah yang khilaf di kalangan ulama. Ada ulama kata bid'ah, ada ulama kata sunnah. Itu berlaku tak? Berlaku banyak isu. Qunut subuh sebagai misal. Niat, lafaz niat sebagai misal. Sebab itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah kata, lafaz dengan niat ini menjadi khilaf. Walaupun beliau sendiri cenderung untuk mengatakan tidak sunnah, bid'ah. Tidak ada masalah. Cuma Ibn Taimiyah tanbih satu perkara yang berlaku dalam kalangan mereka yang melafazkan niat, iaitulah al-jahru bin niyah. Melafazkan niat dengan kuat-kuat. Yang ini tidak ada. Yang ini kepada bid'ah lebih hampir. Contoh bulan puasa, setengah-setengah tempat dia ada adat yang pelik. Lepas sembahyang witir tu imam nanti pegang mikrofon, dia berkata nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahr Ramadan. Dia niat ramai-ramai. Yang ini yang Syekhul Islam Ibn Taimiyah kata bid'ah. Ataupun sebelum nak solat, imam yang kuat-kuat sebut usalli fardha. Dia saja bagi kuat niat. Saja buh kat mikrofon. Yang ini dilarang. Yang ini dilarang sebab jadi syiar. Dan membawa dia adalah zari'ah, jalan kepada bid'ah. So dia bid'ah dari sudut saddan lil zari'ah. Saddan lil zari'ah. Dia termasuk dalam usul bid'ah yang keberapa? Yang ketiga. Kalau tak ada dengar suara. Kan? Kalau dalam kelas betul ni anak suruh semua jawab lah. Kita dah belajar dah usul bid'ah ni ada 3. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga apa dia. Kan? Kelas kita ni semua related. Tak ada yang tak related. Daripada awal anda mengajar Ihsan Ta'lim sampai lah, semua kelas kita related. Baik. Jadi tak perlu kita nak ulang benda yang sama, setiap kali kelas baru nak ulang balik. Tak payahlah kan. Lagipun Ihsan Ta'lim ni special. Semua kelas dia recorded dan ada di YouTube. Tidak ada alasan untuk kita nak kena ulang benda yang sama, same thing. Ya. Baik. Jadi poin dia kita nak terang dalam mazhab Syafi'i ialah dia kata melafazkan niat itu yakni khufyatan, secara perlahan adalah sunnah, adalah mandub, digalakkan. Tetapi yang menjadi rukun ialah pada hati. Wa waqtuha 'inda ghasli awwali juz'in min al-wajhi, dan kita dah sebut waktunya ialah ketika mula basuh awal juzuk daripada muka. Awal juzuk daripada muka. Maksudnya mana-mana bahagian muka yang dia mula basuh, walaupun sunat basuh muka daripada atas, tapi kalau dia basuh di depan pun atau dia basuh ke tepi pun tak kisahlah. Jadi mana-mana awal juzuk muka. Dan ulama kata macam kita sebut tadi, niat tadi sunat dia 2 kali niat. Ya, dalam mazhab Syafi'i yang pertama niat ketika melakukan perkara-perkara sunat wuduk, iaitu daripada siwak, basuh 2 tangan, berkumur-kumur, dan kalau masa dia berkumur-kumur itu dan bersamaan dengan itu dia juga duk niat. Niat dia duk ada. Dan bersamaan ketika dia berkumur itu terbasuh sebahagian daripada wajahnya. Apa dia sebahagian daripada wajahnya? Bibir luar ni. Bibir luar ni sebahagian daripada wajah. Okey? Maka ulama kata, ya, itu sudah dikira niat. Sahlah wuduk dia telah berniat.
Walaupun ulama kata nanti bila dia basuh muka, bahagian bibir ni tetap wajib basuh lagi kali kedua. Kan? Tapi dari sudut niat terlepas, sudah dikira dia berniat ketika waktu yang wajib. Okey? Sama juga bila dia istinsyak, mestilah air kena dekat kawasan hidung ini, semua kawasan muka ni sini. Kan? Jadi kalau dia niat masa dia kumuk-kumuk ada istinsyak dan terbasuh sekali sebahagian muka ketika itu, maka dia sudah dikira berniat ketika membasuh muka. Dan syarat niat mestilah Islam, mestilah mumayyiz. Jadi kanak-kanak yang belum mumayyiz sebab tu tak sah ibadat dia, sebab dia tak boleh tak niat. Tapi kanak-kanak yang mumayyiz sah ibadat dia sebab dia boleh niat. Dan mengetahui tentang benda yang dia niatkan, dia kena tahu. Wuduk tu macam mana nak buat, dia tak boleh tak tahu. Maksudnya dia tidak beriktikad mana-mana fardu wuduk sebagai sunat. Maksudnya dia tahu wuduk ni apa fardu dia. Muka, basuh muka, tangan sampai siku, sapu kepala, kaki sampai 2 buku lali. Kalau dia tahu ini adalah 6 rukun wajib, tak apa, baru sah niat dia. Wa adamu ityanihi bima yunafiha bi an yastashibaha fil qalbi hukman, dan tidak ada perkara yang menafikannya. Jangan dia niat nak berhenti ambil wuduk masalahnya. Kalau dia niat nak berhenti ambil wuduk, contohlah dia tengah basuh-basuh muka, dia dengar orang mai rumah dia. Ada orang nak hantar makan ke apa ke, dia pun pergi ambil. Dan dia niat berhenti wuduk, dia niat tinggal wuduk. Ya? Maka selepas itu, kalau dia nak mai balik, dia tak perlu ulang wuduk berdawai. Kalau dia tak ada hadas kecil lah, kalau dia tak keluar angin, tak ada apa, dia boleh sambung basuh tangan, tapi dengan syarat dia kena niat untuk setiap anggota wuduknya. Dia kena niat untuk setiap anggota wuduknya. Niat wuduk. Ya? Selepas itu, ini untuk tangan, kepala, kaki. Wa alla takuna mu'allaqatan. Jangan dia tergantung seperti insya-Allah akan buat nanti. Niat tak boleh akan, niat mesti sekarang. Dan maksud niat adalah membezakan ibadat dengan adat. Tujuan niat ni kita nak beza. Mana dia basuh tangan kerana saya saja, atau basuh muka sebab nak bagi cuci muka, dengan basuh muka sebab nak angkat hadas. Niatlah yang membezakannya. Ya? Atau membezakan martabatnya. Seperti membezakan antara mandi wajib dengan mandi sunat, sembahyang fardu dengan sembahyang sunat. Ya? Ya. Dan dia kata wat-tartibu alla yuqaddama 'udhun 'ala 'udhwin. Dan makna tertib ialah tidak mendahulukan anggota yang lain atas anggota yang lain. Dan dia ikut tertib anggota wuduk, bermula daripada muka, berakhir dengan tangan. Berakhir dengan kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Ya? Itu adalah tertib. Itu adalah tertib. So, tidak disyaratkan bagi wuduk mualat berturut-turut, kecuali jikalau yang ambil wuduk tu ada masalah salisil baul atau orang yang istihadah, maka mualat adalah syarat. Dan insya-Allah pada perbincangan yang akan datang kita akan sambung syarat-syarat wuduk, ada beberapa perkara lagi, dan sunat-sunat wuduk biiznillah taala, walaupun tak disebut oleh musannif, tapi eloklah kalau kita tahu maklumat berkenaan dengannya. Wallahu taala alam bissawab. Waalaikumsalam. Dia kata jika kita sedang mendengar kajian agama menggunakan earpiece lalu perlu ke tandas, apakah kita boleh continue dengar dalam tandas? Dengar, wallahu alam. Dengar dia tak ada masalah. Cuma kalau nak selamat dalam kes macam ini, ialah dia buka di luar, dia pasang dengan speaker. Lalu dia dengar di dalam tandas, tidak ada masalah. Yang ni confirm tak ada masalah. Cuma kalau dia bubuh dalam telinga, bagi anak nampak tidak ada isu sebab dia mendengar, bukan dia yang bercakap. Ya, dan benda tu tidak keluar ke cuma ditakuti kalau kata suara dia terkuat dan sebagainya. Jadi kalau ustaz tu sebut ayat Quran dan sebagainya, tak boleh lah macam dia masuk ayat Quran dalam tandas. Macam dia masuk zikrullah lah. Sunat selamat ialah dia pasang speaker di luar dan dia dalam tandas dengar, tak ada masalah.
Dan ini dibuat oleh para ulama. Ulama-ulama dulu dia masuk tandas, dia pun suruh orang baca kitab sebab dia tidak mau masa dia terbuang tanpa ilmu. Kan? Tok Wan Ibn Taymiyah kalau masuk tandas, dia suruh anak dia, Pak Ibn Taymiyah tu baca kitab bagi dia dengar. Pasal dia tak mau nanti duduk dalam tandas tu tak buat apa, tak ada dengar ilmu. So dengar benda yang di luar tak ada masalah. So nak selamat untuk yang kes macam ni ada cadangkan ialah dia pasang kat speaker. Dia pasang kat speaker betul dia dengar dalam tandas tak ada masalah. Naam. Wallahu taala alam bis-shawab. Kalau tidak ada soalan lagi, aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.